我觉得这真的是一个非常棒的问题。Ini pertanyaan yang sangat bagus katanya. 如果就是，当然就是我们在培训的时候，我们会有教到很多的方法跟很多的细节。Jadi pada saat kita training ya, kita akan memberikan banyak sekali masukan dan arahan kepada seluruh tim. 那今天 Yulia 老师在这个比较短的时间内提出了这个问题，我就把这整个复杂的过程只总结成一件事情，好不好？ Jadi pada saat yang pendek ini ya, Miss Yulia menyampaikan pertanyaan seperti ini, dan pada di kesempatan yang begitu luar biasa, saya akan merangkumnya menjadi satu hal. 好，那所以我们感谢 Yulia 老师的提问。 Jadi kita berterima kasih kepada pertanyaan dari Miss Yulia. Ibu Yulia. 如果说我们只能在这个事业中挑一件最重要的事情来做，就是不会说明产品，不了解制度，就什么都不会。如果只能会一件事情的话，我跟大家说这个关键是什么？ Jadi jika kita dalam hal yang mungkin begitu rumit ya, kita hanya mungkin mengerti satu hal, kita nggak mengerti produk, kita nggak mengerti sistem ya, kita hanya mengerti satu hal dan saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu. 叫做和谐的关系。和谐。就是怎么讲？和谐。和谐。 Jadi kekompakan. 就是 kekompakan. 就是真的就只有这一件事情是最重要的。 Jadi cukup satu hal ini saja, kompak. 但是这个和谐是指跟什么事情和谐？和谐好像是一个很大的事嘛，但是我们要了解是要跟哪些关系处理和谐。 Jadi kompak itu sebenarnya cakupannya juga luas. Jadi kita juga harus paham kita tuh kompaknya bagaimana dan seperti apa. 在我们经营这个事业，其实我们就是不停的把人聚在一起，对吗？ Jadi kita masuk ke dalam Magic Life ini, kita pastinya tiada henti mengumpulkan banyak orang. 那和谐包含哪些？你要懂得，我们要懂得尊重我们的上线。 Jadi kekompakan itu seperti apa? Kita harus paham bagaimana kita menghargai upline kita. 然后爱护我们的伙伴，我们的下线。 Mengasihi jaringan kita. 然后对我们的旁部门之间要友好。 Dan terhadap lain-lain juga ya, maksudnya yang bukan sejaringan juga kita juga harus saling menghargai. Crossline kita juga harus saling menghargai. 还有一个就是跟我们的公司之间要配合。 Dan juga kita juga harus kerjasama dengan pihak perusahaan. 我以前就是在大概几年前的时候，那个时候还不是那么懂团队。 Saya sebenarnya waktu beberapa tahun yang lalu, saya masih belum memahami apa itu tim. 我那个时候就是有犯了几个就是错，我后来才知道自己做错了。 Dan waktu itu saya melakukan beberapa kesalahan dan pada akhirnya saya baru tahu kalau yang saya lakukan itu adalah salah. 我至少因为这些事情损失了超过1M， 我付了这些学费，我分享给大家，大家就不要损失这个钱，好不好？ Jadi waktu itu saya karena kelalaian saya ini saya mengalami kerugian kurang lebih 1 miliar. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada kita semua supaya kita semua tidak mengalami kesalahan yang sama. 反过来说，就是你学会了这件事情，让你至少多赚1M， 好不好？ Jadi kita balik sehingga kita semua di sini setelah mempelajari apa yang Mr. Jason nanti sampaikan, malah kita bukannya rugi tapi malah untung 1M. 我们刚刚前面开头就说到故事很重要嘛，我跟大家分享我到底做了什么蠢事。 Jadi di Magic Life ini sebenarnya sharing dari pengalaman itu sangat penting. Nah hari ini saya akan sharing kepada kita semua pengalaman saya. 那个时候就是我团队里面有领导人，他很积极、很认真的在发展，但是他对于就是公司的一些安排，然后不太高兴，然后还有对于一些就是领导的做法，就是有一些他自己的想法，然后他天天会跟我反映公司，反映上级。 Jadi waktu itu ada upline saya yang income-nya itu sudah sangat luar biasa, tetapi
dia sangat tidak setuju dengan sistem yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan kemudian dia juga sangat bertolak sekali dengan upline-nya dia gitu. Jadi dia punya rencana sendiri dan dia juga sering mempengaruhi Mr. Jason untuk mengikuti rencana dia dan menolak atau kayak membangkang dari perusahaan gitu. 那个时候我就看他还是一直有进单嘛，还是有在成交，我就也不觉得怎么样，所以就说啊，好了，让他开心就好，然后我就认同他的说法，然后随他去讲这些上级怎么样，公司怎么样。 Jadi waktu itu hal-hal yang dia lakukan ini kan sama sekali nggak mempengaruhi income-nya dia di Magic Life ya. Jadi saya pikir ya udahlah, itu nggak masalah gitu. Biarin aja kalau dia mau menyampaikan ini. Dia sering sekali menyampaikan tentang perusahaan seperti ini, apa yang seperti ini. Jadi hal-hal buruk yang disampaikan kepada orang lain dibiarkan oleh Mr. Jason. 我看他还有收单嘛，就是没有什么问题啊。 Jadi dia lihat juga ya masih ada income, ya udah nggak ada masalah gitu loh apa yang dia lakukan. 但是后来渐渐的，然后他的业绩就越来越小，然后他底下的伙伴就是也没有什么动力再持续推荐。 Dan tapi hal ini berlangsung beberapa waktu, dia punya income menurun dan kemudian downline-nya dia juga seperti udah kurang respect lah, mungkin udah kurang kompak dengan dia sendiri. 因为我后来才明白，就是任何在团队里面发生的冲突，其实都是一种慢性的自杀，就是慢性自杀。 Jadi dia baru paham ternyata apa yang dia lakukan selama ini ya itu sebenarnya bunuh diri pelan-pelan. 因为不管你在团队里面，你看旁部门不高兴，你看伙伴不高兴，你看领导不高兴，或看公司不高兴，这些事情你再怎么不高兴，跟业绩有关吗？ Jadi sebenarnya kalau kita sekarang masuk ke dalam perusahaan ini, mungkin kita melihat perusahaan kita nggak nyaman, nggak happy, kita melihat upline nggak happy, crossline nggak happy, ngelihat orang di sekitar kita nggak happy, apakah itu akan mempengaruhi income kita di sini? 你把这个上级，你把你的领导骂得狗血淋头，或者把公司骂得很惨，把旁部门骂得很惨，他会给你钱吗？ Dan pada saat kamu mungkin menjalankan secara emosional, kamu marah-marah kepada perusahaan, kamu marah-marah kepada upline, kepada crossline, kepada mungkin jaringan Anda, apakah mereka akan memberi kamu uang? 不会嘛，对不对？ Enggak kan? 对。但是如果今天我们的心情不好，其实说实话，你的领导心情不好的时候，你看不看得出来？ Jadi sebenarnya kalau misalkan nih kita hari ini suasana hati kita nggak baik, lagi buruk, dan kita lihat mungkin upline kita juga suasana hatinya nggak buruk, itu kelihatan nggak? 看得出来，看得出来。看得出来。其实就算来，你有没有一种经验，就是你心情不太好，然后这个你觉得你自己装得很好，结果有人跑来问你，你怎么了？ Dan coba kita balik kalau suasana hati diri kita sendiri yang kurang baik dan kemudian kita ingin menutupinya, kita juga udah acting sebaik mungkin. Tapi ada orang yang mungkin datang tanya kepada Anda dan apa yang Anda jawab kepada mereka ketika suasana hati Anda buruk. 有吗？有这种经验吗？ Pernah nggak? Pernah ngalamin seperti ini nggak? 所以心情都是写在脸上的，装不出来的。 Jadi suasana hati itu terukir di wajah. Itu kita mau acting seperti apapun nggak akan bisa merubahnya. 所以为什么我们那么去强调？其实刚刚Yulia 老师的分享里面，我就觉得他已经把我今天要讲的都讲完了。 Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Yulia hari ini ya, itu sudah mewakili Mr. Jason kata dia, karena auranya, happy-nya. 讲到一个关键是什么？就是你要去